Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini dalam sesi PDPR KSSM 3/4 Sains bersama cikgu. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam tema 3 iaitu penerokan unsur dalam alam, bidang pembelajaran 10.0, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, yang mana kita untuk hari ini kita nak tengok standard kandungan 10.2 radikal bebas. Okey, 10.1 kita dah bincangkan pada minggu lepas. Okey, jadi untuk hari ini kita nak tengok 10.2 radikal bebas. Okey, apa standard pembelajaran yang ada dalam radikal bebas? Okay, kita nak tengok 10.2.1 mendefinisi radikal bebas. 10.2.2 menakul mengenai kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, itu dua tu saja. Okey, dua itu sahaja kita punya standard pembelajaran yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, sikit saja. Okey, jom kita teruskan. Okey, kita tengok dulu gambar ni. Okey, ini adalah gambar molekul ataupun gambar atom yang stabil. Okey, yang mana kita boleh katakan molekul ataupun atom yang stabil ni dia mempunyai bilangan proton dan bilangan elektron yang sama banyak. Okey, dia mempunyai bilangan proton dan bilangan elektron yang sama banyak. Okey, kalau kita tahu kat sini elektron dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 elektron. Okey, dan dia juga ada 10 proton. Ini molekul yang stabil. Okey, apa yang berlaku sekiranya satu elektron dia hilang? Okey, satu elektron dia, okey, elektron dekat sini hilang. Okey, tiba-tiba elektron dekat sini hilang. Hilang macam ni nanti kita akan tengoklah apa yang dimaksudkan dengan hilang tu. Okey, jadi dekat sini molekul yang baru ni dia akan membentuk 9 elektron tapi dia masih mempunyai 10 proton. Okey, jadi apa yang berlaku, dia akan membentuk satu bahan yang kita panggil sebagai radikal bebas. Okey, yang mana radikal bebas terhasil apabila atom kekurangan satu elektron menyebabkan bilangan proton dan bilangan elektron menjadi tidak sama. Okey, dia hilang satu, dia kekurangan satu, dia hilang satu. Okey, bila dia dah hilang satu, proton dengan elektron dia bilangan dia dah jadi tak sama. Okey, jadi dia dah jadi tak sama. Bila jadi tak sama ni, dia akan membentuk satu bahan yang kita panggil sebagai radikal bebas. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan radikal bebas? Radikal bebas adalah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Okey, dia bila dia dah tak cukup sifat dia tu, dah cukup satu elektron, dia akan menjadi tak stabil, dia jadi reaktif, dia mudah untuk bertindak balas. Okey, dan akhirnya dia akan menyerang atom lain ataupun molekul lain. Dia mencuri elektron, dia akan curi elektron daripada molekul lain. Okey, itu adalah radikal bebas. Okey, atom ataupun molekul kekurangan satu elektron. Okey, jadi ini adalah radikal bebas. Tolong fahamkan yang ini dulu. Okey, kemudian kita tengok proses yang menghasilkan atau membentuk radikal bebas ni adalah proses pengoksidaan. Okey, proses pengoksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila satu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Okey, bila berlaku proses pengoksidaan, okey, atom atau molekul tu akan mengalami kehilangan elektron. Okey, jadi bila dia mengalami kehilangan elektron, kita panggil dia sebagai dia membentuk radikal bebas. Okey, proses pengoksidaan yang berlaku secara semula jadi di dalam badan menghasilkan radikal bebas. Ini yang saya sebut tadilah. Okey, dia akan berlaku secara semula jadi. Pengoksidaan ni dia berlaku secara semula jadi dan menghasilkan radikal bebas. Okey, keadaan ini mencetuskan tidak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Okey, maksud tidak balas berantai. Okey. Ini maksud dia yang ini. Okey, yang A ni. Okey, yang A ni nampak dia senyum. Kenapa dia senyum? Sebab dia stabil. Okey, dia senyum sebab dia stabil. Elektron dan proton dia, bilangan elektron dan proton dia adalah sama. Jadi dia stabil. Jadi dia senyum. Okey, datang pula B. Okey, datang pula B. Kita tengok dekat B ni ada satu elektron hilang. Okey, ada satu elektron hilang. Apa yang berlaku? Dia akan menjadi radikal bebas. Okey, dia akan jadi radikal
bebas. Yang mana radikal bebas tadi saya sebut tadi, sifat dia radikal bebas ni dia menjadi tidak stabil, dia menjadi lebih reaktif dan cenderung untuk mencuri elektron daripada atom atau molekul lain. Cuba tengok ni. Okey, dia akan mencuri elektron daripada molekul lain. Okey, ini yang kalau tidak balas berantai, apa yang berlaku, A ni pula hilang satu elektron. Okey, dia kenapa dia curi? Sebab dia nak stabilkan lah, sebab dia nak penuhkan ruangnya. Okey, jadi bila dia dah curi, B ni akan jadi stabil, A ni pula akan jadi radikal bebas. Jadi A ni akan cari pula C, dia curi pula C. Okey, betul maksud dia tindak tindak balas berantai. Okey, C pula tak stabil, C cari D. Okey, itu maksud dia. Okey, tindak balas berantai. Dia akan berterusan. Okey, dia akan berterusan. Kita dapat dua faktor yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan. Okay, ini faktor yang menghasilkan radikal bebas. Kita ada dua faktor yang menghasilkan radikal bebas. Okay, yang pertama faktor dalaman dan yang kedua faktor luaran. Okay, kita ada faktor dalaman. Faktor dalaman tu yang mana benda tu memang datang daripada dalam diri kita. Okay, faktor luaran pula dia terdedah kepada faktor luar. Okey, faktor luar yang menyebabkan badan kita menghasilkan radikal bebas. Okey, apa contoh faktor dalaman? Okey, ada dua faktor dalaman. Yang pertama metabolisme dan yang kedua keradangan. Okey, yang pertama metabolisme, yang kedua keradangan. Okey, faktor luaran pula kita boleh tengok pada 5 faktor luaran. Okey, yang pertama terdedah kepada asap rokok. Okey, sama ada awak perokok ataupun awak terdedah pada asap rokok daripada orang lain. Okey, second hand smoker. Okey. Kemudian terdedah kepada sisa toksik. Okey, bahan-bahan yang beracun. Okey, sisa toksik. Okey, yang ketiga terdedah kepada cahaya matahari, yang mana dalam cahaya matahari ni ada satu bahan yang bahaya, iaitu sinar ultra ungu. Okey, sinar UV. Okey. Kemudian yang keempat terdedah kepada pencemaran udara dan yang ketiga terdedah kepada radiasi sinar X ataupun sinar mengion. Okay, kita sebut kadang-kadang kita sebut radiasi ataupun kita sebut juga sinar mengion, ya, benda yang sama saja. Okey, contohnya adalah sinar X ataupun sinar gamma. Ini adalah faktor-faktor yang membentuk ataupun yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan kita. Okay, jadi kita tengok satu persatu. Okay, faktor dalaman. Yang pertama kita nak tengok metabolisme. Macam mana metabolisme ni boleh menghasilkan radikal bebas? Okay. Okey, senaman macam kita tahu, okey, metabolisme ni adalah kadar penghasilan tenaga. Okey, kadar penghasilan tenaga yang akan digunakan oleh badan. Okey, jadi semasa melakukan senaman, okey, badan kita memerlukan tenaga. Okey, senaman dia dapat meningkatkan metabolisme dalam badan kita. Okey, senaman dapat meningkatkan metabolisme dalam badan kita, yang mana ia juga mampu untuk membantu dalam penurunan berat badan. Okey, dalam proses membakar kalori tu, masa dia bersenam tu, masa dia nak bakar kalori tu, senaman akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Okey, dia akan hasilkan radikal bebas. Daripada mana radikal bebas ni? Daripada oksigen. Okey, dia akan menghasilkan radikal bebas daripada oksigen. Okey, jadi maksudnya kita tak payahlah nak buat senaman kan, sebab dia dah menghasilkan radikal bebas. Tidak. Okay, senaman itu perlu buat, okay, untuk kesihatan kita. Okay, jadi di samping dia menghasilkan radikal bebas yang banyak, badan kita ni juga akan menambahkan mekanisme kawalan tubuh. Okay, jadi mekanisme kawalan tubuh akan meningkat. Jadi mekanisme kawalan tubuh ni akan meneutralkan balik radikal bebas yang terhasil semasa bersenam. Okey, radikal bebas oksigen yang dihasilkan oleh metabolisme boleh menyebabkan kerosakan molekul. Okey, kerosakan molekul. Okey, ini metabolisme lah. Okey, macam mana pula dengan keradangan? Macam mana keradangan ni boleh menghasilkan radikal bebas? Okey, jadi kita tengok. Okey, sel-sel imuniti yang disebut makrofag menghasilkan radikal bebas untuk menyerang patogen. Patogen ni maksudnya mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Bila ada mikroorganisma, contohnya bakteria ataupun virus masuk ke dalam badan kita, sel darah putih kita akan bertindak untuk mencernakan patogen tu tadilah. Okey, jadi kita sebut sebagai makrofag, ya, menghasilkan makrofag ni akan menghasilkan radikal bebas untuk menyerang patogen. Maksudnya baiklah radikal bebas ni. Okey, dia digunakan untuk menyerang patogen.
Radikal bebas ini dapat merosakkan sel yang sihat yang menyebabkan keradangan. Okey, selain daripada patogen, radikal bebas ni juga akan menyerang sel-sel yang sihat. Okey, jadi bila diserang sel-sel yang sihat, itu yang akan menyebabkan keradangan. Keradangan ni contohnya macam akan berlaku pembengkakan, macam itulah. Okey. Dalam keadaan normal, keradangan akan hilang setelah sistem keimunan tubuh menghilangkan jangkitan atau memperbaiki tisu yang rosak. Okey, jadi kalau dalam keadaan yang normal, keradangan ni akan surut balik semula. Okey, jadi dua perkara ni, metabolisme ni dan juga keradangan ini, dia akan menghasilkan radikal bebas. Tetapi dalam keadaan yang normal, badan kita akan neutralkan balik radikal bebas tu. Okey, dia akan hilangkan balik radikal bebas tu. Okey, ini tak ada masalah lah, sebab ini benda ni memang ada dalam badan kita. Okey, yang jadi masalah ni adalah apabila kita terdedah kepada faktor luaran. Ada 5 ni. Okey, pencemaran udara, sisa toksik, asap rokok, sinaran mengion dan juga sinar ultra ungu daripada matahari. Okey, yang mana bahan-bahan daripada faktor luaran ni dia akan menghasilkan radikal bebas, yang mana radikal bebas ni akan merosakkan DNA kita. Okey, bahaya lah. Yang ini yang bahayanya, ini yang bahaya, terdedah pada ini yang bahaya. Kalau yang dah badan metabolisme dengan keradangan tu, badan kita akan menghasilkan mekanisme yang baik, mekanisme untuk perbaiki balik semula, tak ada masalah. Tapi bila kita terlalu terdedah pada benda yang ini dengan terlalu banyak, okey, jadi badan kita tak dapat nak hasilkan mekanisme dengan cepat. Okey, jadi bila itu yang akan jadi masalah. Okey, masalah apa? Okey, jadi kita akan tengok nanti kesan dia. Okey, radikal bebas yang terlalu banyak di dalam badan akan menjejaskan kesihatan manusia. Okey, dah terlalu banyak sangat dalam badan kita, dia akan menjejaskan kesihatan manusia. Apa yang berlaku? Apa radikal bebas ni buat? Okey, radikal bebas ni akan merosakkan struktur DNA dengan mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA. Okey, ni dia ambil elektron. Dia nak ambil elektron kat mana? Dia ambil elektron yang mana elektron ni digunakan daripada elektron pada molekul yang digunakan untuk membina DNA. Okey, jadi bila DNA kita rosak tu yang akan jadi masalah. Okey, seterusnya kita nak tengok kesan radikal bebas. Okey, ada beberapa kesan yang perlu tahu. Okey, yang mana bila dia dah terlalu banyak dalam badan, dia akan membentuk bahan karsinogen, yang mana bahan karsinogen ni boleh menyebabkan mutasi dan juga kanser. Okey, boleh menyebabkan mutasi dan juga kanser. Okey, kesan yang kedua, dia boleh menyebabkan penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Okey, dia boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Okey, dia jadi tak subur. Okey, maksudnya dia akan tak dapat menghasilkan anak lah. Seterusnya merosakkan buah pinggang, hati dan peparu. Dan kesan yang terakhir menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Kita tengok baru umur 20 tahun, muka dah berkedut ataupun rambut dah beruban. Okey, jadi itu adalah antara tindakan daripada radikal bebas. Okey, jadi ini adalah kesan-kesan daripada radikal bebas. Okey, tamat untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap awak dapat faham apa yang saya sampaikan. Sekiranya awak tak faham, awak boleh tanya saya dalam grup Telegram. Kita akan bincang dalam grup Telegram. Okey, kemudian saya minta awak jawab soalan praktik formatif yang saya akan bagi sekejap lagi. Kemudian hantar pada saya untuk saya record sebagai awak punya markah PBD awak. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye.